Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Dia Memerhatikan Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suzy ingin kongsikan pengalaman menakutkan yang dialami Rita, kenalan akak yang bekerja sebagai seorang pembantu gerai makan di salah satu medan selera di Johor Bahru. Rita, 38 tahun, adalah seorang warga negara Indonesia, berasal dari Medan. Beliau telah pun mendirikan rumah tangga hampir 6 tahun dengan seorang lelaki Melayu tempatan dan telah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Akak dan Rita menetap di kawasan perumahan yang sama. Kami sering terserempak antara satu sama lain di kedai runcit dan di jalan dalam kawasan perumahan kami. Rita juga seorang follower akak di Facebook page karya R.S. Suzy. Dan disitulah bermulanya perkongsian pengalaman seram dari Rita, dan akak diberi kebenaran untuk menjadikan kisah beliau sebagai antara satu karya kisah seram R.S. Suzy. Berikut kisah seram yang dialami Rita. Selama aku kerja dengan Mak Pah, inilah kejadian yang masih menghantui aku sampai sekarang. Benda tu masih ada di tempat yang sama, masih memerhatikan aku tiap kali aku lalu depan gerai tersebut. Medan selera tempat aku kerja ada 12 lot gerai kesemuanya. Gerai Mak Pah terletak nombor 2 dari hujung bangunan. Kedai pertama yang paling hujung adalah gerai Kak Ziza. Kedua-dua gerai menjual nasi campur dan boleh dikatakan antara mereka sedang berlumba menarik citarasa tekak pelanggan masing-masing. Ita, sinilah. Mak Pah nak cakap sesuatu ni. Apa dia, Mak Pah? Aku lebih selesa memanggil Mak Pah dengan panggilan Mak. Semenjak PKP ni, kau pun tahu yang gerai-gerai kat sini semuanya sunyi sepi kan? Pelanggan pun kurang dan masakan lauk pauk kita selalu tak pernah habis. Tapi kan, kau tengok sebelah kita ni, tiap-tiap hari bersih licin lauk pauk dia beli. Pelanggan tak putus-putus. Mak pelik lah Ita, macam ada yang tak kena lah. Pelanggan tetap kita, si Kia pun, Mak ada terperasan. Dia beli dekat sebelah ni hampir tiap hari, kau tahu tak? Kau tak nampak ke? Jangan-jangan Ziza tu ada guna pelaris tak? Tiba-tiba laris dia jualan dia. Tak macam sebelum ni, tak pernah jual dia habis kan? Aku diam membisu. Dalam fikiran aku terlintas satu kebenaran dari apa yang Mak Pah katakan tadi. Kak, nasi putih 2 bungkus. Suara dari sebalik kaca pameran lauk pauk menyentak lamunan aku tentang gerai Kak Ziza. Pantas aku mula melayan pesanan pelanggan tadi. Sebenarnya, lama aku perasan yang satu persatu pelanggan tetap gerai Mak Pah beralih selera ke gerai Kak Ziza, sehingga kan jualan Mak Pah merosot dan tidak dapat kembalian modal niaga.
Mak Pa pun ambil keputusan untuk kurangkan masakan beliau supaya tidak ada pembaziran. Gaji harian aku pun dikurangkan. Aku redha dan faham keadaan beliau. Rezeki tidak pernah salah alamat, bukan? Rezeki juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai umatnya, aku sabar melalui dugaan ini demi mencari rezeki halal buat anak-anak aku. Pada satu petang, Mak Pa menelefon aku selepas aku menjejakkan kaki dalam rumah. Semasa baru pulang dari gerainya, dia menyuruh aku mengemas dan menyiapkan pekakas serta bahan-bahan masakan. Aku diberitahu ada pelanggan yang menempah set nasi campur 50 bungkus untuk disedekahkan pada gelandangan di kawasan Bandar Johor Bahru. Syukur Alhamdulillah. Benar kan? Rezeki tidak pernah salah alamat. Aku harus ke gerai untuk persiapan seawal jam 4 pagi. Keesokan harinya, 50 bungkus set nasi campur akan diambil pada jam 9 pagi dan akan terus diedarkan pada gelandangan di bandar nanti. Ya Allah, betapa mulianya hati umatmu bersedekah dan berkongsi rezeki dengan yang tidak berkemampuan. Semoga dimurahkan rezeki beliau dan dipanjangkan umur beliau agar dapat mengumpul pahala sebagai bekalan di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jam 4.45 pagi. Sunyi sepi. Angin sejuk berembun, bertiup sepoi-sepoi menyentuh kulit aku. Sejuk merinding bulu roma aku yang sedang berjalan langkah demi langkah menuju ke gerai Mak Pa yang terletak di hujung bangunan medan selera itu. Kunci gerai memang aku yang pegang. Setiap hari, akulah orang yang akan buka gerai, kemas, atur dan menyediakan apa yang patut untuk permudahkan tugas Mak Pa memasak lauk pauk untuk berniaga. Cahaya dari mentol lampu yang malap dan juga ada yang berkelap-kelip dari siling medan menemani aku. Roller shutter gerai sudah aku buka. Aku melangkah masuk dan memetik suis lampu dalam gerai. Aku mencari penyapu, penyodok sampah dan kain basah, lalu ke bahagian depan gerai untuk membersihkan lantai serta meja deretan depan kedai. Angin meniup perlahan. Kali ini diiringi satu bau yang amat busuk menusuk deria hidung aku ni. Bau hanyir seakan bau darah segar bercampur bau bangkai yang dalam proses membusuk. Aku terhenti dari apa yang sedang aku lakukan. Kepala aku menoleh ke kiri, ke kanan, depan, belakang dan atas, bawah, mencari mana datangnya atau punca bau busuk yang mengganggu helaan hidung aku. Mata aku meliar ke sudut-sudut tembok dan di bawah-bawah meja. Telinga aku terdengar sesuatu. Suara garau dan ucapan dari suara tersebut sangatlah pelik. Mata aku terlihat kelibat bayangan benda hitam melintas depan aku. Sekali lagi lintasan itu bergerak laju di belakang aku dan membuat bulu roma aku berdiri serta aura seram sejuk membalut tubuh aku. Kedua-dua kaki aku rasa lemah tak bermaya. Aku pun berkata dalam hati dengan harapan agar jangan ada gangguan apa pun yang berlaku. Aku tak ganggu kau. Kau jangan ganggu aku. Aku hanya mencari rezeki yang halal. Aku pun sambung mengelap permukaan meja makan dan bangku yang ada. Alangkah terkejut apabila ada satu makhluk
mirip gorila atau mawas berada di bawah meja lipat yang memang diletakkan di luar gerai Kak Ziza untuk diletakkan lauk pauk dan tong nasi putih. Makhluk itu berbulu lebat panjang, hitam seluruhnya, mata merah menyala bulat, membutang merenung tepat ke arah aku. Kelihatan taring yang tajam serta panjang, lidah yang terjelir hingga ke lantai, penuh dengan air liur meleleh dan bau busuk bangkai tadi makin kuat aku hidu. Makhluk itu menyangkung di bawah meja berkenaan. Badannya digoyang ke depan ke belakang sambil mengeluarkan sesuatu percakapan dalam bahasa yang aku langsung tidak faham. Aku cuba kuatkan diri aku, menghiraukannya, lalu aku buat seperti aku tidak nampak apa-apa. Apabila selesai bahagian luar kedai, aku pun masuk ke dapur gerai dan aku turunkan roller shutter. Aku tarik ke bawah dan tutup habis. Sempat aku intai dari lubang kunci yang sudah melopong. Benda tadi berada betul-betul depan gerai aku. Paling menakutkan adalah makhluk itu berdiri tegak dengan tangannya diangkat sambil menuding jari ke arah aku. Kemudian makhluk itu datang lebih dekat dan seperti badannya dihempas ke roller shutter gerai aku tu. Dentuman yang kuat diikuti gegaran kencang membuat aku jadi panik dan terjatuh, terlentang. Aku pingsan tidak sedarkan diri, sehingga aku dikejutkan Mak Pah yang jumpa aku dalam keadaan terbaring di dalam gerai masa dia sampai selepas solat subuh. Aku menceritakan apa yang berlaku dan apa yang aku lihat. Benda tu muncul bukan setakat hari itu saja. Malah setiap kali aku tutup kedai pada jam 10 malam ataupun waktu awal pagi sebelum subuh apabila ada tempahan yang dipesan pelanggan. Benda itu akan duduk di bawah meja lipat depan gerai Kak Ziza. Matanya akan memerhatikan setiap pergerakan aku hinggalah hari ini. Aku tak pasti adakah itu makhluk yang dikatakan membuat gerai Kak Ziza laris jualannya atau entahlah, aku pun tak berani nak komen. Itulah kisah pengalaman seram dilalui Rita, kenalan Kak Suzy, yang hingga kini dia masih diperhatikan makhluk menakutkan itu. Tiada yang berkuasa melainkan kuasa Maha Pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allahu Rabbi. Sekian daripada RS Suzy. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.